tentang bahawasanya Nabi memiliki mukjizat yang lebih banyak daripada Nabi-Nabi yang lain. Bahawasanya para Nabi semuanya ada mukjizat, tetapi Nabi SAW mempunyai mukjizat yang paling banyak sekali. Dan Nabi juga mempunyai keistimewaan yang terlebih hebat dan terlebih agung daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Jauharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Ar-Rasulil Azam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata pengarang rahimahullah hafizahullah ta'ala, maka nyatalah bahawa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki mukjizat yang terlebih banyak berbanding para anbiya dan para rasul alaihimussalam. Demikian juga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki khususiat, yakni keistimewaan yang terlebih hebat dan terlebih agung berbanding selainnya itu. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah wa hafizahullah ta'ala, dia kata apa? Dia kata bahawasanya setelah dibawakan kalam-kalam daripada para ulama, contohnya daripada Imam Suyuti di dalam Khasaisul Kubra, begitu juga Syekh Saleh Ja'fari di dalam Fathu wa Faidul wa Fadlu Minallah, begitu juga Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi daripada kalam Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, semuanya menunjukkan tentang apa? Tentang bahawasanya Nabi memiliki mukjizat yang lebih banyak daripada Nabi-Nabi yang lain. Bahawasanya para Nabi semuanya ada mukjizat, tetapi Nabi SAW mempunyai mukjizat yang paling banyak sekali. Dan Nabi juga mempunyai keistimewaan yang terlebih hebat dan terlebih agung daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Baik. Maka berkatalah Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu di dalam qasidah beliau, iaitu Qasidatul Burdah, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Apa kata Imam Busiri? Dia kata apa? Artinya baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi segala para nabi. Kan, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khulqin. Lebih dari segi apa? Sama ada pada penciptaan jasad mahupun budi pekertinya. Jadi maksudnya apa? Kata Imam Busiri, Nabi SAW ini lebih daripada para nabi lain, sama ada pada fizikal ataupun pada budi pekerti. Maksudnya pada akhlak, pada rohani dia. Maka Nabi ni lebih dari sudut zahir, dari sudut batin pun lebih. Mungkin ada orang kata mungkin Nabi SAW lebih dari sudut batinnya, tetapi zahirnya mungkin adalah lagi yang lebih. Tidak.
Kata Imam Busiri, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi ni lebih daripada segala para nabi, sama ada pada ciptaan jasad mahupun budi pekerti. Jadi ciptaan jasad sahaja pun dah lebih dah. Mungkin ada orang kata, oh Nabi Yusuf kan handsome. Maka para ulama di dalam kitab-kitab fadail mengatakan apa? Rasulullah lebih handsome daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kan? Handsome-nya Nabi Yusuf ni Allah Taala rekod dalam Quran kan. Allah Taala rekod dalam Quran yang mana apa? Orang perempuan apabila melihat Nabi Yusuf alaihissalam, akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Kan? Mereka ni akbarna. Kalau terjemahan akbarna tu maksudnya apa? Tercengang kan. Di dalam tafsir sebut bahawasanya mereka tu ketika tengok muka Nabi Yusuf alaihissalam, dia orang keluar darah haid. Dalam tafsir disebutkan dia orang keluar darah haid ketika tengok Nabi Yusuf alaihissalam. Punyalah terkejutnya tengok handsome-nya Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi para ulama semua sepakat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Okey, lebih handsome dari Nabi Yusuf. Walam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Dan mereka juga tidak dapat mendekatinya sallallahu alaihi wasallam sama ada pada ilmunya maupun pada kepemurahannya. Mungkinlah okeylah Nabi SAW lebih pada penciptaan dan juga akhlak. Tapi ilmu mungkin ada Nabi lain yang lebih alim daripada Nabi. Contoh Nabi Khidir. Kan Nabi Khidir kan alim kan. Allah Ta'ala kurniakan ilmu ladunni. Betul? Ladunna ilma kan. Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ilmu-ilmu dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tetap kita kata tidak. Bahkan Nabi SAW itu lebih alim daripada Nabi-Nabi yang lain. Mahupun pada kepemurahan. Okey, maksudnya walaupun Nabi SAW boleh kita kata tidak memiliki banyak benda, tetapi kepemurahan Nabi itu lebih daripada orang yang lain. Wa kulluhum, dan semua para Nabi alaihi wassalatu wassalam itu min rasulillahi multamisun. Mereka itu mengambil daripada ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam. Qarfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Sama ada mereka ambil itu secebok daripada lautan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seteguk daripada ilmunya yang melimpah-limpah. Jadi nak bagi tahu apa? Kalau kita kata para nabi-nabi yang terdahulu semuanya hebat, ya betul memang dia orang hebat. Tetapi dibanding dengan Rasulullah SAW, mereka hanya ambil seteguk saja daripada ilmu Rasulullah yang meluas, yang melaut. Kan? Ataupun mereka hanya ambil satu cebok saja, secebok ataupun satu segayung je, kan? Segayung saja daripada ilmu Nabi yang umpama lautan. Jadi itu perbandingan yang dibuat oleh para ulama. Dan katanya juga, kata Imam Busiri lagi, fahuzta kulla fakharin ghaira mushtarakin wa juzta kulla maqamin ghaira muzdahami wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'ami. Dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mendatangkan segala kebanggaan tanpa seorang pun yang menyertaimu, dan engkau lintasi segala maqam ketinggian tanpa ada seorang jua pun yang menandingimu. Alangkah hebatnya ketinggian martabatmu, alangkah mulianya anugerah yang diberikan Allah kepadamu. Jadi tidak ada siapa pun yang sampai kepada kedudukan Nabi SAW, ketinggian kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang menandingi, yang setara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratihi summa istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghaira munqasimi da'mad da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Baik, ni bait ni sangat cantik. Dia kata apa? Imam Busiri juga dia kata dalam qasidah Burdah lagi, dia kata baginda lah Nabi SAW yang sempurna jiwa dan raganya, kemudian dipilih oleh Allah Al-Bari sebagai kekasihnya. Segala keindahan baginda tiada tercabar kerana keindahan permata yang ada padanya tak pernah dibahagikan kepada orang yang lain. Baik, itu dia punya pujian. Nah, sekarang ini antara poin penting dalam masalah akidah. Ramai orang mengatakan bahawasanya kita ni janganlah puji Nabi lebih-lebih.
Kalau kita dengar apa yang Imam Busiri cakap kan, ni macam lambung kan Nabi SAW. Kita kata apa? Kita kata tidak ada masalah pun. Kan? Sebab para ulama kata setelah Allah Ta'ala memuji Nabi dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, kita tak mungkin dapat cabar pujian Allah Ta'ala itu dengan apa-apa jenis pujian yang kita boleh puji. Sebab apa? Allah Ta'ala telah puji Nabi dengan seagung-agung pujian. Iaitu apa? Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau di atas akhlak yang teragung. Okey, jadi siapa yang bagi cop moho akhlak teragung ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pujilah Nabi macam mana pun, pujian kita tak mungkin sama level dengan pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pujian kita level tinggi macam mana pun kita puji Nabi tak mungkin sama dengan pujian yang telah Allah Taala bagi. Maka sebab itu kata para ulama, tidak ada yang dikatakan melampau dalam memuji Nabi. Okey. Tiba-tiba orang zaman sekarang yang mana dia tak faham tentang masalah ni, konsep ini, dia kata apa? Jangan lebih-lebih puji Nabi SAW. Masya-Allah. Kan maksudnya orang ni dia tak faham kan kaedah yang telah diberikan oleh para ulama. Sebab itu Imam Busiri dalam syair dia ni, walaupun dia puji Nabi, tapi dia ingatkan kepada kita tentang jangan jadi macam orang kafir. Kan dia kata apa? Da'mad da'ahun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Dia kata apa? Dan tinggalkanlah cara orang Nasrani dalam menyanjung Nabi mereka. Jadi dia kata da'mad da'ahun nasara fi nabihimi. Okey. Dia kata apa? Tinggalkan cara orang Nasrani ya dalam menyanjung Nabi mereka. Jadi apa yang orang Nasrani buat dalam menyanjung Nabi mereka? Mereka mengatakan Nabi mereka Tuhan. Betul tak? Jadi di situ masalahnya. Orang Nasrani betul, dia mengatakan Nabi Isa AS ni Tuhan, bukan sebab benci. Tak ada orang nak suruh buat benci. Kalau tidak, buat apa dia nak sembah kan? Dia buat atas dasar kasih sayang lah. Betul? Dia buat atas dasar kasih sayang. Tetapi kasih sayang yang melampau kan, yang berlebihan sehingga menisbahkan sesuatu yang tidak selayaknya, iaitu apa? Ketuhanan kepada jasad kemanusiaan. Kan tak betul. Jadi sebab itu dia kata, diingatkan kepada kita, tinggalkan apa yang orang Nasrani buat, iaitu apa? Menisbahkan ketuhanan kepada Nabi mereka. Jadi kalau kita cari dan kita semak dalam sejarah umat Islam, tidak ada seorang pun di kalangan madihin, orang-orang yang memuji Nabi SAW, mengatakan Nabi ialah Tuhan. Tak ada. Sebab Nabi SAW sendiri memang doa kepada Allah SWT supaya jangan jadikan diri Nabi SAW ni sebagai alat sembahan. Jadi Nabi SAW tak pernah orang sembah. Betul, orang ramai puji Nabi SAW. Bukan sejak daripada zaman Imam Busiri. Sejak sebelum zaman Imam Busiri, sejak zaman Nabi lagi. Dah ada penyair-penyair yang memuji Nabi seperti Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu as-syahid. Kan? Syahid dalam perang Mu'tah. Okay, mereka semua ni ialah siapa? Hadi Nabi SAW, dan juga penyair-penyair yang bersyair memuji Nabi dan mempertahankan Nabi dalam syair-syair pujian mereka. Dan dibacakan syair-syair tersebut di depan Nabi dalam masjid. Dalam masjid. Kan? Mungkin orang kata, apa ni baca-baca syair dalam masjid kan? Dibaca depan Nabi dalam masjid. Masjid Nabawi. Kan? Takkan masjid kita lebih hebat pula dari Masjid Nabawi, dan tak mungkin kita punya audiens lebih hebat daripada audiens yang bersama dengan Nabi SAW. Tak mungkin. Jadi sebab itu ketika mana ada orang bersyair tu, Sayyidina Umar marah. Nabi kata, jangan marah kan, biar dia. Aku yang suruh. Nabi yang suruh. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, mereka dah puji Nabi dengan pujian-pujian sebelum kita. Dan begitulah berterusan sehingga ke zaman sekarang, orang memuji Nabi SAW. Imam Busiri, kan? Imam Abdul Aziz Al-Lamti, Syekh Saleh Ja'fari, kan? Syekh Ahmad Syauqi, kan, yang buat Nahja Burdah ni kan. Semua ramai orang memuji Nabi SAW dalam syair mereka, dalam syair kesufian dan sebagainya kan. Imam Busiri, qasidah Burdah ni satu, dia ada qasidah lain kan, qasidah Hamziah, puji Nabi juga, qasidah Muhammadiyah, puji Nabi juga. Semuanya cerita pasal Nabi. Kenapa? Kerana kerana kemuliaan dan kehebatan Nabi SAW. Baik. Maka dia kata kat sini, tinggalkan cara orang Nasrani. So kalau kita tak buat macam orang Nasrani, dah selesai. Maka dia kata apa? Selepas itu terserahlah kepadamu untuk memuji baginda sallallahu alaihi wasallam sesuka hatimu. Setelah kamu faham di mana limit dia,
Limit dia ialah jangan samakan. Kita kena kenal Tuhan ialah Tuhan, kita ialah kita. Tuhan ialah Tuhan, Allah ialah Allah, kita ialah makhluk. Okey? Faham limit tersebut, dah selesai. Kita puji Nabi level apa pun, dia masih dalam ruang lingkup kemanusiaan. Allah Ta'ala boleh muliakan hamba-hamba dia dengan pelbagai kemuliaan. Tak ada masalah. Dan memang Allah Ta'ala muliakan pun Nabi SAW kan. Seperti mana yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ketika mana Isra Mi'raj. Ni kita nak masuk kan, Isra Mi'raj kan. Minggu depan ke? Yang ni orang dah sibuk mula baca kitab tentang Isra Mi'raj. Baca tuan-tuan. Cerita Isra Mi'raj ialah cerita tentang keistimewaan ni, khususiat Nabi SAW lah. Kita ni memang cerita tentang keistimewaan Nabi. Antara keistimewaan Nabi ialah apa? Isra dan Mi'raj. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun yang di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Nabi SAW saja yang di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi pergi sampai ke satu tempat yang tidak ada orang pernah sampai, bukan orang, tidak ada satu makhluk pun yang pernah sampai ke tempat yang Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tak ada. Hanya Nabi SAW saja. Jadi Allah Ta'ala yang memuliakan Nabi, bukan kita semata-mata. Tak, Allah Ta'ala muliakan Nabi. Kan? Dengan perjalanan malam tersebut, iaitu berisra' dan juga perjalanan ke langit, Mi'raj itu, ini kemuliaan yang Allah Ta'ala telah muliakan. Allah Ta'ala buka pintu-pintu langit untuk Nabi SAW disambut oleh para malaikat, disambut oleh para nabi-nabi, rasul-rasul yang ada di setiap langit-langit itu. Dan ini kan kemuliaan. Ya Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang Nabi SAW. Boleh? Baik. Jadi, kita punya pujian tak ada apa-apa pun. Kan? Sebenarnya pujian kita masih tak, orang bagi apa, tak cukup lah. Kan? Pujian kita kepada Nabi ni sebenarnya tak cukup pun. Baik, sebab tu dia kata apa? Maka pujilah apa sahaja kemuliaan yang ada pada baginda SAW sesuka hatimu. Dan pujilah apa sahaja keagungan yang layak untuk kedudukannya sekehendakmu. Kerana kelebihan Rasulullah itu tiada had baginya, sehingga lidah dapat mengagungkan segala keistimewaan baginda dengan bahasa yang indah. Tak mungkin. Okey? Disebabkan dia kata apa? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Kerana sesungguhnya fadilah Rasulullah, kelebihan Rasulullah SAW, laisa lahu haddun, tidak ada had. Allah Ta'ala sentiasa tambahkan kemuliaan kepada Nabi SAW. Apa buktinya? Buktinya kita setiap hari berselawat. Kan? Kita kan setiap hari berselawat. Apa maksud selawat? Maksud selawat ialah ya, kita memohon kepada Allah untuk mengurniakan rahmat dan pengagungan kepada Nabi. Maka setiap kali kita berselawat, maka bertambah pengagungan dan juga rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan kalau kita lupa selawat, malaikat tak pernah lupa. Sebab Allah Ta'ala kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Dalam ayat tu menunjukkan apa? Kata para ulama, menunjukkan para malaikat tak berhenti berselawat sampai hari kiamat, sampai bila-bila. Menerusi ayat tersebut, kita faham bahawasanya malaikat sejak daripada azali Allah Ta'ala ciptakan mereka, sehinggalah abadi mereka sentiasa saja berdoa kepada Allah, memohon untuk Allah Ta'ala untuk mengagungkan Nabi SAW. Maka sentiasalah naik tingkatan Nabi itu tanpa ada had yang kita tahu. Maka sebab itu dia kata apa? Tak mungkin dengan lidah kita untuk memuji segala keistimewaan Rasulullah. Tak mungkin. Tak mampu. Sebab apa? Allah Ta'ala sentiasa saja menaikkan kedudukan Nabi SAW. Memang. Mustahil tak mustahil. Sebab kita bukan kata Allah Ta'ala jadikan Nabi Tuhan. Tak kan. Naikkan kedudukan, masih lagi kedudukan sebagai seorang manusia. Masih lagi kedudukan sebagai seorang hamba. Tetapi hamba yang sangat tinggilah kedudukannya. Hamba yang sangat dekatlah, hampirlah dengan tuannya. Kan? Sangat hampir, yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya. Kerana Nabi SAW kata Allah Ta'ala pilih Nabi Musa sebagai Khalil, Nabi Musa sebagai Kalimullah, Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, Nabi Isa sebagai Ruhullah. Nabi SAW apa? Allah Ta'ala pilih Nabi sebagai apa? Habibullah. Dan itu maqam yang paling tinggi yang orang boleh dapat. Dan itu didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Wallahu a'lam. Selesai fasal yang pertama. Sekarang masuk fasal yang kedua. Ini fasal yang kedua pada menyatakan kesungguhan para ulama radhiyallahu anhum pada menghimpunkan segala yang bersangkutan dengan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawa para ulama kita radhiyallahu anhum telah bersungguh-sungguh mereka itu pada menghimpunkan segala yang bersangkutan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka setengah mereka itu menulis tentang kehidupan dan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham dan Al-Hafidh Ad-Dimyati dan Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Kathir, dan selain mereka itu rahimahullahu tabaraka wa taala. Baik. Jadi dia kata apa? Dia kata para ulama ni, mereka ni tulis macam-macam tentang Nabi SAW. Ada sebahagian para ulama yang menulis tentang apa? Tentang sirah. Sirah ni apa tuan-tuan? Sirah ini ialah ayyamun Nabi SAW. Hari-hari yang dilalui oleh Nabi SAW. Dengan bahasa lainnya kita kata biografi lah. Okey, biografi. Cerita tentang kronologi kehidupan Nabi. Dia bermula daripada sebelum lahir sampailah Nabi SAW wafat. Okey, jadi itu ialah sirah. Jadi sirah ni ialah biografi kehidupan Nabi SAW. Apa yang berlaku dalam hidup Nabi SAW. Okey, secara susunan timeline, secara kronologikal. Okey, itu ialah sirah. Dan sirah ni banyak dia kata. Siapa yang tulis? Antaranya Ibnu Ishaq. Ni antara yang paling masyhur dan juga antara yang paling autoritatif. Okey, dalam menulis, dan dia ialah sumber rujukan utama dalam ilmu sirah, iaitulah sirah Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Hisham, yang ni juga famous, yang ramai semua orang pakai sirah beliau, iaitulah Imam Ibnu Hisham. Okey, orang selalu sebut dengan nama sirah Ibnu Hisham. Dia ada 2 jilid, ada 3 jilid. Okey, dan sirah Ibnu Hisham ni dia ada syarah dia. Dan Al-Hafidh Ad-Dimyati dan Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Kathir. Ibnu Kathir pun antara sirah yang bagus, yang tebal juga. Dan selain mereka itu rahimahullahu tabaraka wa taala. Dan ramai lagi lah ulama, Ibnu Sayyidin Nas, kan, Imam Asy-Syami, kan, dalam apa ni Tabaqat Ibnu Sa'ad, Imam Ibnu Sa'ad dan sebagainya. Banyak. Ada yang nipis, ada yang tebal tuan-tuan, ikut kita lah. Kan, kita mampu baca yang mana. Okey, dan zaman sekarang alhamdulillah dah banyak yang dalam bahasa Melayu. Kan, dalam bahasa Melayu ada antara yang moden, Rahiqul Makhtum tu moden, dan ada dalam bahasa Melayu, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi dia agak complicated lah. Siapa yang tak biasa belajar sirah, maka baca Rahiqul Makhtum agak susah. So baca yang simple-simple. Antaranya sirah yang Ustaz Mahathir bin Haji Jul kita tulis, kan, itu antara sirah yang simple untuk kita baca. Sirah-sirah yang ada grafik-grafik ni kan, tu bagi permulaan okey baca. Tapi bila kita dah biasa baca tu, ataupun kita dah pernah mengaji sekali khatam, dan baru kita masuk kepada yang ada khilaf. Sebab sejarah ni memanglah dia ialah tentang apa? Tentang data, kan. So data ni ada khilaf. Contoh, Nabi lahir bila? Khilaf, kan. Nabi, kita tahu Nabi lahir Rabiul Awal, itu tak ada khilaf. Tetapi berapa hari bulan, tu khilaf. Tahun berapa, tu pun khilaf juga, kan. Ada kata 570, ada kata 569, mungkin 569, 570, 571. Area tu lah. Okey. Tapi yang masyhurnya ialah 570. Okey. Tahun gajah confirm, tahun gajah. Tapi bila? Hari Isnin confirm hari Isnin. Tapi berapa hari bulan? Kan tu khilaf. Kita akan jumpalah. Isra Mi'raj bila, kan. Ulama khilaf. Semua benda tu kita akan jumpa khilaf-khilaf. Jadi macam Rahiqul Makhtum, dia bawa khilaf-khilaf tersebut. So tak sesuai lah. Untuk level kita orang awam ni, kita baca yang tak ada khilaf lah. Senang tuan-tuan. Okey. Ambil yang mana yang mu'tamad ataupun yang mana masyhur di kalangan para ulama. Contoh, bila Nabi lahir 12 Rabiul Awal, itu masyhur, dah selesai, pegang lah. Walaupun ya kita akan jumpa khilaf, ada kata 1 Rabiul Awal, ada kata 9 Rabiul Awal dan sebagainya, kan. Okey. Baik. Itu satu, sirah, ilmu sirah, iaitu tentang biografi Nabi SAW. Dan setengah mereka itu menulis tentang dalil-dalil dan tanda-tanda kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pula ialah ilmu tentang namanya dalail, dalailun nubuwah. Okey. Yang mana yang menulis tentang apa? Tanda-tanda, bukti-bukti kebenaran Nabi ni seorang Nabi. Sebab ada orang dia tak percaya Nabi ni Nabi, maka dia perlukan kepada bukti-bukti bahawasanya Nabi ni memang Nabi. So apa bukti Nabi inilah Nabi? Antara buktinya ialah Nabi banyak buat prediction. Okey, banyak Nabi ramalkan tentang perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman. Okey, itu antara bukti dan dalil tentang kenabian Nabi SAW. Antaranya kalau kita baca dalam hadis Jibril, kan, bila malaikat Jibril tanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, bilakah hari kiamat? Maka Nabi SAW kata, as-sa'ilu a'lamu minas sa'il, kan. A'lamu minal mas'ul, kan. Orang yang bertanya tu lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, malaikat Jibril lebih tahu. Maka
Malaikat Jibril tanya, apakah tanda-tanda dia? Kan? Apakah tanda-tanda dia? Maka Nabi pun bagilah beberapa tanda dia kan. Apa dia? Orang berpakaian tapi macam bogil kan. Dulu ulama tak faham kan. Macam mana berpakaian tapi bogil? Betul? Macam mana berpakaian tapi bogil? Tapi sekarang kita faham ada macam apa, latex kan. Dulu mana ada latex? Kan baju macam getah tu kan. Dia kalau dia perlu buat, biasa orang yang pakai ni pelakon-pelakon lah, artis-artis kan. Artis luar negara lah, artis Malaysia ni. Moga-moga tak ada lah kan. Benda-benda yang haram ni. Cuma kan, artis luar negara kalau dia terpaksa buat apa ni kita panggil apa, adegan-adegan yang dia perlu buka baju, so dia pun segan juga nak buka baju, so dia pakai satu jenis apa kain, dia kain getah tu lah kan, latex tu, yang nampak macam tak pakai baju tapi sebenarnya dia ada penutup lah. Gitu kan, dia ada penutup. Jadi itu Nabi kata umpama tak pakai baju. Memang orang zaman sekarang kan pakai macam tak pakai kan, pakai tapi nampak dalam. Jadi nak pakai ke tak nak pakai ni kan masalah. Betul? Apa lagi Nabi kata? Bangunan akan ada bangunan pencakar langit kan. Kita tengok subhanallah, sadaqah Rasulullah SAW. Kan depan Kaabah aja. Kan tak payah cari tempat lain, depan Kaabah aja. Kan. Jadi mereka semua hanya membuktikan tentang apa kebenaran ramalan-ramalan Nabi SAW. So kita akan baca. Jadi hadis tentang tu banyak. Kita panggil apa? Hadis-hadis tentang akhir zaman kan. Ada dikumpulkan oleh guru kita yang pernah mengajar di sini, Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau tuliskan himpunan 40 hadis tentang akhir zaman. So tuan-tuan boleh belilah kan, cari kitab tu. Saya Telaga Biru kot jual, tak silap. Telaga Biru, Galeri Ilmu. Okey, tu kitab yang bagus. So itu ialah contoh bukti Nabi SAW benar bahawasanya Nabi ni memang betul-betul Nabi. Seperti siapa yang tulis kitab-kitab ni? Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ada kitab Dalailun Nubuwah 8 jilid. Dan Abi Nu'aim Al-Asbahani 2 jilid. Dan Abil Qasim At-Tabarani dan Abi Hasan Al-Mawardi, dan selain mereka itu rahimahullah tabaraka ta'ala. Cuma sayang dan malangnya, malang lah bagi saya, kitab-kitab ni tak ada dalam bahasa Melayu. Okay, kitab-kitab ni tidak ada dalam bahasa Melayu. So asatizah kita sebenarnya banyak kerja lah. Ada kerja lagi untuk kita kenalkan umat kepada dan genre ni tak banyak didedahkan dan tak banyak diketengahkan oleh cerita tentang akhir zaman. Ramailah insya-Allah ustaz-ustaz yang dah cerita kan pasal akhir zaman, tapi dia hanya fokus tentang akhir zaman tu. Dia tak fokus tentang inilah bukti dan tanda-tanda kebenaran Nabi SAW. Okay, sebab bukan sekadar itu, Nabi SAW juga sebelum Nabi lahir dah ada ke tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Okay, bukti-bukti kenabian Nabi tu sebelum Nabi lahir lagi sudah ada dah. Alamat-alamat kenabian Nabi SAW tu telah datang. Di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala, dia ada bawa riwayat-riwayat tentang apa dia, kisah-kisah berkenaan dengan bukti bahawasanya Nabi SAW ni bakal Nabi kan. Bakal Nabi dah ada dah. Sebab apa? Orang Nasrani dan Yahudi, mereka dah tahu kan, mereka dah tahu dalam Quran Allah Ta'ala kata mereka kenal Nabi SAW macam diorang kenal anak sendiri kan. Diorang kenal Nabi macam diorang kenal anak sendiri. Memang kenal betul description Nabi tu. Jadi sebelum Nabi lahir dan diorang dah standby kan. Yahudi ni sebahagiannya dah standby dekat kota Madinah. Ya, betul tak? Sebab dia orang bukan asal Madinah, dia orang asal daripada ni lah, Palestin lah, kan? Ataupun Mesir ke, tak kisahlah kan. Tetapi jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ada sebahagian Yahudi kat Madinah? Kita tahu kan, bila Nabi datang ke Madinah, ada orang Yahudi kat Madinah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dengan Bani Nadir. Kenapa dia orang dah standby kat Madinah? Sebab memang dia orang tunggu Nabi akhir zaman. Dia orang yang tolong bagi tahu kat orang-orang Madinah bahawasanya nanti akan datang Nabi akhir zaman ke tempat kamu ni. Sebab tu dia orang dah standby, dan sebab tu orang-orang Madinah pun dah standby nak menyambut kehadiran Nabi SAW. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bukti kenabian Nabi SAW sebelum Nabi lahir lagi sudah ada. Boleh? Baik, selesai. Kemudian dan setengah mereka itu menulis tentang syama'il baginda SAW yang mulia. Syama'il ni apa? Wasfun Nabi SAW khalqan wa khuluqan. Sifat-sifat Nabi SAW secara khalqan, penciptaan fizikal, wa khuluqan, dan juga akhlak Nabi SAW. Maksudnya batin Nabi. Fizikal Nabi, zahir Nabi, dan juga batin Nabi. Pada mensifatkan. Jadi menceritakan tentang kesempurnaan
sifat-sifat Nabi secara fizikal dan juga secara batin, iaitu akhlak Nabi SAW, iaitu ilmu syama'il. Dan antara kitab yang masyhur tentang syama'il ni apa? Seperti Imam Tirmizi. Ni patut, kalau kita tak pernah baca lagi tuan-tuan kitab syama'il, patut kena bacalah. Kalau tak ada lagi kitab syama'il, patut kena beli. Okey, ni antara ilmu yang penting. Kata guru kami, kata guru ni lah, kata Fadil Syekh Ahmad Al-Azhari, dia kata apa? Dia kata pesan ke sebahagian daripada para masyayikh, dia kata apa? Dia kata sebelum nak baca sirah, sepatutnya baca syama'il dulu. Sebelum nak baca sirah, patut baca syama'il. Supaya apa? Supaya kita nampak sirah tu dari kacamata Nabi. Tidak nampak sirah tu daripada kacamata orientalis, ataupun daripada kacamata musuh-musuh Islam. Okey, sebab dia akan jadi masalah kalau kita nampak sirah. Syekh Hamzah Yusof dia kata apa? Dia kata kalau kita baca sirah ni dan kita apply template kehidupan kita, moden punya kehidupan, maka kita akan nampak, kita akan ada masalah dengan apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Okey, tak payah jauh lah tuan-tuan. Antara masalah yang selalu orang masalahkan ialah apa? Tentang masalah perhambaan. Kan? Masalah perhambaan. Ya, sebab dalam masalah perhambaan, benda tu memang ada hukumnya dalam Islam. Tetapi bukan Islam introduce sistem perhambaan ni, tak. Dia dah diterima sebelum tu lagi. Hamba ni dah ada sebelum Islam datang. Jadi Islam hanya datang dan membawa apa? Mengajar bagaimana cara nak urus hamba. Dan sebenarnya kalau kita tengok dalam syariat, Islam memang galakkan untuk bebaskan hamba. Sebab tu banyak daripada kafaratul uzma kan, kafarah yang besar ni, dia kena apa? Syariat bebas hamba. Kan, contoh ni kita nak puasa, buka puasa dengan jima. Kan dia punya kafarah apa? Kena bebas hamba. Jadi Islam memang menggalakkan orang untuk bebaskan hamba. Okey, tetapi bila orang dia tak faham, macam mana apa ni, kenapa Islam cerita pasal hamba, boleh bersama hamba lah, apalah. Kan, macam tak ada nilai je hamba ni kan. Dia baca dengan konteks modern people yang tak pernah ada hamba. Dia tak baca macam mana konteks orang zaman dulu yang memperlakukan hamba macam binatang, yang memperlakukan hamba ni macam tak ada sisi kemanusiaannya kan. 24 jam kerja kan, dia tak nampak yang tu pula. Jadi Islam ajar benda tu. Sebab itu nak faham sirah, nak faham kenapa Nabi buat sesuatu di dalam sirah, kita kena baca syama'il dulu, kena kenal dulu akhlak Nabi. Kan? Kena kenal dulu akhlak Nabi. Kenapa Nabi buat macam ni? Kan? Nampak macam certain kadang-kadang apa yang kita baca dalam sirah yang besar-besar lah. Kan? Mungkin kita nampak macam apa yang Nabi buat, keputusan yang Nabi buat, arahan yang Nabi bagi mungkin macam harsh, macam kita kata inappropriate. Kan? Maksudnya macam tak sesuai dengan zaman kita. Ya memang tak sesuai dengan zaman kita, tapi zaman itulah yang terbaik. Kan? Pada zaman itu, sebab kita kena faham Nabi bersikap kan, bertugas bukan sebagai sekadar seorang manusia, tak, sebagai seorang pemimpin juga. Kan, kalau orang nak serang negara dia kena pertahankanlah negara dia. Of course kena keluar perang. Kalau orang khianat negara dia, apa yang akan berlaku? Ya, sistem pertahanan akan lemah. Jadi kena hukum pengkhianat. Memang betul kita akan baca dalam sirah Nabi halau orang-orang orang-orang Yahudi. Sebahagiannya dia kena bunuh. Kan? Memang sebab apa? Pengkhianat negara. Zaman sekarang pun sama je. Kan? Zaman sekarang pun sama. Dia ada hukuman-hukuman yang kita akan bunuh orang tu kan. Sebab apa? Sebab dia akan merosakkan negara. Maka begitulah. Jadi kena faham. Bukanlah sentiasa Nabi bersikap sebegitu rupa. Jadi kita jangan terikut-ikut dengan apa? Dengan orang-orang barat, dengan orang-orang kafir kan, dalam menafsirkan perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Jadi sebelum kita nak faham sirah tu, maka baca syama'il tu. Baca macam mana akhlak Nabi kan. Akhlak Nabi dengan manusia, akhlak Nabi dengan orang kanak-kanak, akhlak Nabi dengan orang perempuan, orang tua kan, dengan orang muda, macam mana, dengan keluarga kan, dengan orang yang sahabat kepada isteri dia sendiri kan. Subhanallah. Jadi ini semua mengajarkan kita tentang apa? Mengajarkan kita tentang Nabi punya kaedah dalam muamalah tu kan. Macam mana cara Nabi bermuamalah dengan manusia. Kemudian dia kata lagi, contohnya Al-Imam At-Tirmizi ni paling famous lah, dan dia ada terjemahan bahasa Inggeris. Terjemahan bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Okey, terjemahan bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Dan Al-Hafiz Al-Munawi dan Al-Hafiz As-Suyuti dan Al-Haytami dan Al-Kattani dan selain mereka itu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan setengah mereka itu menulis tentang
kelebihan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama lain pula ambil dari sisi apa? Dari sisi tentang selawat. Dan rahsia-rahsianya dan beberapa fawaidnya, faedah-faedah dia. Apa faedah-faedah selawat? Apa rahsia-rahsia selawat kan? Bagaimana cara nak gunakan selawat ni ada. Ada ulama tulis buku khusus tentang selawat kan. Buku khusus tentang selawat. Seperti siapa? Seperti Al-Fairuz Abadi dan Ibnul Qayyim kan. Ibnul Qayyim dalam Jala'ul Afham, salah saya, dan As-Sakhawi dalam Qaulul Badi' dan Al-Qustullani dan Al-Haytami dalam Durul Manthur dan An-Nabhani. Imam An-Nabhani ni, Imam Ismail An-Nabhani ni, Yusuf bin Ismail An-Nabhani ni, dia saya rasa ada 3-4 kot kitab pasal selawat je. Kan? Kitab pasal selawat saja ada 3 atau 4 cerita pasal selawat. Kan Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat dan sebagainya lah. Yang tu antara yang saya ada. Okey. Jadi dia banyak tulis pasal selawat Nabi. Dan Al-Ghumari, dan ada satu kitab tu Imam Al-Qandusi, bagus. Dan Imam Qandusi ni dia bagi tahu macam mana cara nak beramal dengan selawat. Masya-Allah. Tak kisah selawat apa dengan sirah apa pun. Dalam kitab-kitab lain macam An-Nabhani ni, dia himpunkan selawat-selawat yang famous-famous. Ada 70 lebih selawat. Selawat daripada para sahabat, selawat yang memang Nabi ajar, satu. Kemudian selawat daripada para sahabat yang para sahabat baca, para tabi'in, contoh selawat Imam Syafi'i kan, famous yang kita selalu baca tu kan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina, selawat daripada para ulama. Kan, ada contoh macam yang kita selalu baca selawat apa? Selawat Nur, selawat Anwar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar. Ataupun selawat tafrijiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad. Ataupun selawat yang kita biasa baca bila baca tahlil atau baca yasin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Jadi kitab Imam An-Nabhani ni dia himpun. Kan, dihimpun dalam Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat ni, selawat-selawat yang afdal lah pada dia, yang punya banyak kelebihan. Okey, itu satu aspek. Tapi Imam Qandusi ni dia ajar macam mana cara kita nak beramal dengan selawat tu. Tak kisah selawat apa kita nak pakai, tapi bagaimana kita nak jadikan selawat tu dalam kehidupan hari kita. Contoh. Ini ijtihad dia lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mungkin nanti tanya, Nabi ajar ke macam ni? Of course, Nabi tak ajar. Okey, saya cakap awal-awal. Cuma apa yang dia buat tu berdasarkan dia punya pengalaman dan dia dapati benda itu mujarab. Contohnya dia kata apa? Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kalau sakit. Kan, kalau ada seseorang tu sakit, maka kita selawat dengan bilangan nama dia. Kita selawat dengan bilangan nama dia. Sebab nama ni, dan setiap huruf dalam bahasa Arab ni dia ada numerical value. Dia ada nilai. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4. Okey, dia ada nombor dia sampai 10, kemudian dia jadi 20, 30, 40 sampai 100, jadi 100, 200, 300 sampai 1000. Okey, semualah huruf hijaiyah yang 28 tu, maka dia ada dia punya nilai dia. Boleh? Maka Allahumma salli ala sayyidina Al-Imam Al-Qandusi dia kata contohlah nilai nama saya adalah 300. So selawat 300 kali, hadiahkan Nabi dan niatkan supaya Allah Ta'ala berikan kesembuhan dengan keberkatan selawat kepada Nabi SAW. Tu cara dia. Ini Imam Qandusi dia buat. Ataupun contoh dia kata kita ada hutang berapa? 5,000. Maka selawat 5,000 kali, hadiahkan selawat tu kepada Nabi dan doa kepada Allah, ya Allah dengan keberkatan selawat ini maka mudahkanlah saya untuk bayar hutang saya sebanyak 5,000 kali. Jadi ada ulama yang buat macam tu. Saya bukan nak suruh tuan-tuan buat macam tu, tapi ada ulama yang buat macam tu. Dia jadikan selawat ni sebagai apa? Sebagai macam kita panggil apa? Inilah nak bagi mudahkan, mudahkan urusan-urusan tu. Begitu. Okey, dan memang dia gunakan dalam seluruh kehidupan dia, dalam peperangan dan sebagainya kan. Dia gunakan benda tu. Maksudnya dalam perang dia buat anggaran berapa banyak tentera kan. Nampak bunyi pelik tuan-tuan. Kitab tu pun masya-Allah lah, kitab ulama Morocco. Imam Al-Qandusi ni, Muhammad Al-Qandusi ni ulama Morocco kan, rahimahullah taala. Tapi dia ni ulama mastur. Kan, orang baru je kenal dia. Kan, kitab dia pun baru je dicetak tahun 2000 ni. Kan, sebelum ni orang tak kenal pun dia. Dia ni nilah hilang sekejap dalam catatan sejarah kan. Tapi orang baru discover balik kan tentang penulisan dia, dan subhanallah lah, ajaib. Dan dia banyak fokus tentang apa? Tentang selawat. Dia punya fokus dia banyak tentang selawat. Okey. So itu nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu ulama kita ni
sangat-sangat berpegang sungguh dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah mereka itu ada yang menulis tentang mukjizatnya dan ada yang menulis tentang para sahabatnya. Ada yang tulis tentang mukjizat, ada yang tulis tentang sahabat kan. Contoh macam Imam Ibnu Hajar tulis Isabah fi Ma'rifati Sahabah. Imam Al-Mizi tulis tentang tentang Al-Kamil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang perawi-perawi hadis. Kan, contoh antara yang ulama daripada ulama tabligh kan, cerita tulis tentang Hayatus Sahabah. Yang itu ada terjemahan bahasa Melayu. Boleh beli. Untuk apa? Untuk kenalkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab sahabat ini ialah orang yang ditarbiah oleh Nabi SAW. So apa sahaja yang mereka jalani dalam kehidupan, apa yang mereka buat dalam kehidupan dia ialah semuanya apa yang mereka faham daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, mereka manusia, ya mereka ada salah, ya mereka ada kesilapan, dan mereka berlaku pergaduhan di kalangan mereka, betul. Tetapi kita belajar something daripada apa yang berlaku kepada mereka. Sebab mereka semua ialah orang yang pernah ditarbiah oleh Nabi SAW. Dan ada yang menulis tentang zuriatnya dan ahli keluarganya radhiyallahu ta'ala anhum. Ada yang tulis tentang zuriat Nabi SAW. Okey, daripada Sayyidina Hasan, daripada Sayyidina Hussein. Ada yang tulis tentang family tree ni. Kalau kita pergi ke Indonesia, dia orang adalah kan, dia orang ada sangat kuat jaga. Dia ada Rabitah Alawiyah ni yang tulis Said Sharifah ni kan. Okey, dia orang ada dia punya, kita panggil apa, family tree tu. Dia orang memang boleh trace balik daripada nama dia sampailah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh trace betul tak betul dia ni memang anak kepada si fulan ke. Sebab biasanya memang kalau yang betul-betul jagalah. Kat Malaysia ni ada yang jaga, ada yang tak jagalah. Okey, kat Malaysia ni ada yang jaga, ada yang tak jaga. So kena tengoklah. Ada sebahagian yang jaga tu dia memang daftar. Setiap anak dia yang lahir dia akan pergi daftar dekat Indonesia. Kan tentang rekod-rekod tu. So dia memang ada buku-buku nasab ni. So ada memang ditulis Masyra'ur Rawi kan, di karangan Imam Ash-Shili kan, tulis tentang apa, tentang nasab anak keturunan Sayyidina Hussein. Okey. Dan selainnya yang demikian itu daripada perkara yang bersangkutan dengan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita berhenti sini dulu tuan-tuan. Yang baik itu datang dari Allah, kurang itu datang dari kemandi saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa, kalau ada jodoh kita jumpa lagi tuan-tuan. Bulan depan saya pergi umrah, so maksudnya tak ada lah. Jadi dah lepas tu Ramadan dah pula kan. So insyaAllah saya ucapkan selamat berpuasa lah awal sikit. Okay. Jadi wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.